Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada pensarah kami iaitu Puan Zalinah binti Ahmad. Bagi melengkapkan tugasan kumpulan kami bagi subjek GMGA 3063, perbandingan pentadbiran awan di mana tajuk yang diberikan adalah perbandingan sistem pentadbiran sesebuah negara. Jadi ahli kumpulan kami telah memilih dua negara iaitu Singapura dan Taiwan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kumpulan kami iaitu kumpulan tradisi dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Saiful Nazrin bin Muhammad Matrudin, nombor metrik 268640. Kedua saya sendiri Mazlan bin Muhammad 268400. Ketiga, Muhammad Hafizi bin Wood, nombor metrik 267157. Dan yang terakhir, Muhammad Fadli bin Marsumi, nombor metrik 267482. Terusnya, pengenalan atas latar belakang Taiwan dan Singapura. Taiwan adalah negara yang terletak di Asia Timur dan diapit oleh Selat Taiwan dan Laut Filipina. Taiwan menyatakan diri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta telah menjaga pertahanan nasionalnya dan menjalankan hubungan asing dengan negara luar. Keluasan Taiwan ialah 36,197 km persegi dengan jumlah populasi penduduknya 23,919,249 orang pada tahun 2022. Presiden pertama Taiwan adalah Chiang Kai-shek yang mempunyai pandangan dalam membawa hala tuju dan kemajuan kepada sektor negara Taiwan. Majoriti rakyat Taiwan penganut agama Buddha, Kristian dan segelintir agama Islam. Manakala Singapura dikenali sebagai Lion City, sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, iaitu di hujung selatan semenanjung Malaysia. Negara Singapura mempunyai pelbagai kaum seperti Cina, India dan Melayu. Singapura mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan peta kepadatan penduduk ASEAN. Singapura mempunyai bilangan populasi dianggarkan 5.6 juta orang mengikut bancian pada tahun 2022 dengan keluasan negara 726.6 km persegi. Singapura merupakan sebuah negara republik berparlimen yang mana Perdana Menteri pertama Singapura adalah Lee Kuan Yew. Singapura mempunyai kehidupan masyarakat hampir sama dengan kehidupan negara jirannya seperti Malaysia dan Indonesia. Masyarakat Singapura hidup dalam berbagai bangsa dan mempunyai anutan agama yang berbeza. Dari segi kedudukan Taiwan dan Singapura, yang mana negara Taiwan adalah sebuah negara yang merdeka dan bersepadan dengan negara China, di mana negara China mendakwa Taiwan adalah sebahagian daripada wilayahnya. Taiwan dikelilingi lautan yang terdiri dari sebuah pulau yang cantik dan indah. Ini telah menarik perhatian kepada aktiviti sektor pelancongan di Taiwan. Manakala Singapura berada di kedudukan yang strategik bersepadan dengan Malaysia dan Indonesia. Kedudukan Singapura yang strategik ini di laluan antarabangsa telah menjadi tarikan kepada pelabur asing. Taiwan adalah sebuah negara maju, pelbagai kemudahan telah disediakan oleh kerajaan untuk rakyatnya. Kehidupan yang mengikut tradisi budaya Tionghoa dan budaya Barat. Mereka bangsa yang mempunyai sifat ramah, yang mana kebanyakan mereka menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaraan dalam kehidupan masyarakat Taiwan. Rasa kecintaannya terhadap negara dan produknya berbanding dengan barangan import. Juga merupakan sebuah negara yang maju dan cukup terkenal dengan sektor pelancongan terkenal di dunia. Pada awalnya, negara Taiwan sangat terkenal dengan sektor pertanian dan mereka telah memperbagaikan pendapatan negara dengan beralih kepada sektor perindustrian.
Manakala Singapura adalah sebuah negara maju dengan taraf kehidupan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Keadaan infrastruktur di Singapura mempunyai tahap kelengkapan yang moden dan terkini. Budaya Singapura sering diberikan sebagai budaya campur iaitu British, Melayu, Cina dan lain-lain. Kejayaan ekonomi Singapura mempengaruhi kehidupan masyarakat mereka. Jurang pendapatan dan taraf hidup yang sangat berbeza, kehidupan di Singapura memerlukan kos yang sangat tinggi. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan perbandingan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Taiwan memiliki ekonomi kapitalis. Pada Jun 2022, nilai import dari Taiwan ke China tercatat US 122.5 juta dengan kenaikan 7.3% berbanding tahun 2021. Singapura mempunyai ekonomi yang terkaya. Singapura merupakan pusat keuangan keempat terkenal dengan memiliki sebuah bandaraya global, metropolitan yang memainkan peranan penting dalam perdagangan dan keuangan antarabangsa. Singapura mempunyai pelabuhan yang tersibuk di tangga kedudukan kelima di dunia. Penjagaan kesihatan Singapura di bawah tanggungjawab Republik Singapura. Kementerian Kesihatan Singapura mempunyai matlamat ke arah sistem kesihatan cekap. Penjagaan kesihatan ekonomi berkembang dengan bertambahnya pada setiap tahun. Kesihatan merupakan sebahagian dari pendapatan. Sektor ini standing dengan negara maju. Sektor ini menjamin peningkatan kesihatan masyarakat Singapura. Kementerian Kesihatan Singapura juga menyediakan penjagaan yang berterusan dengan sentiasa meningkatkan sistem penyampaiannya dengan memberi keyakinan kepada rakyat bahawa perubatan untuk semua warga negaranya malah rawatan juga disediakan bagi bukan warga negara dengan diberi kadar pembayaran yang tinggi. Kesihatan Singapura juga mempunyai kecanggihan peralatan perubatan, hak perubatan terkenal di Asia. Juga sistem penjagaan kesihatan negara dibiayai oleh kerajaan individu dan majikan mereka. Pembelanjaan kerajaan untuk penjagaan kesihatan hanyalah 3.5 keluaran dalam negara khas iaitu KDNK. Manakala kesihatan di Taiwan pula, Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Republik China bertanggungjawab terhadap pengurusan sistem kesihatan masyarakat. Diiktiraf sebagai hospital pengajaran serantau, kualiti tinggi, teknologi canggih serta mempunyai sikap profesional dan harga berpatutan. Kos pembiayaan rawatan di Taiwan dianggarkan 1/5 daripada perkhidmatan yang standing di Amerika Syarikat. Seterusnya saya serahkan kepada Encik Muhammad Fadli untuk meneruskan lagi pembentangan pada hari ini. Terima kasih Encik Fizi. Seterusnya saya teruskan dengan insuran dan kesihatan. Insuran kesihatan untuk semua. Insuran penjagaan kesihatan 24 juta rakyat Taiwan. Rawatan perubatan berkualiti tinggi dan boleh dicapai hab pembedahan kosmetik. Rawatan pendedahan berkualiti tinggi. Yang pertama melakukan pemindahan jantung yang berjaya di Asia dengan kadar kejayaan 99% dalam angioplasti, koronari dan prosedur stenting. Kadar permulaan kurang daripada 1% dalam komplikasi. Seterusnya pendidikan Singapura. Singapura telah menjadi sebagai pusat terkenal yang disediakan di bawah Kementerian Pendidikan Singapura. Singapura memperuntukkan sejumlah 20% perbelanjaan pendidikan setiap tahun dari belanjawan negara. Pendidikan untuk semua. Pendidikan di Singapura terbagi kepada dua, iaitu pendidikan negeri adalah diberi subsidi, manakala pendidikan swasta dibantu oleh pemerintah kepada warga negara Singapura. Namun kepada bukan warga negara dikenakan bayaran yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan di Singapura. Terusnya pendidikan Taiwan. Taiwan terbagi kepada prasekolah, program wajib belajar, program SMA menawarkan kursus dan berbagai bidang seperti pertanian, industri perniagaan maritim, hasil laut, perubatan, bidang kulinari, multimedia drama dan bidang kesenian. Program pendidikan tertinggi. Terusnya tempoh pengajian, pendidikan dasar 9 tahun,
pendidikan menengah 3 tahun dan pendidikan tinggi 4 tahun. Berikut merupakan keluaran dalam negara kasar Singapura. Singapura meningkat 3.8% pada tahun 2022. Manakala Taiwan meningkat sebanyak 3.5% pada 2022. Hubungan antarabangsa dengan Organisasi Singapura. Singapura menjalinkan hubungan dengan negara luar, National Association of Private Education Institution. Seterusnya Persatuan Negara-Negara Asia, ASEAN, Negara Commonwealth, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali, Pertubuhan Pendidikan Sains Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Manakala hubungan antarabangsa dengan organisasi Taiwan menjalinkan hubungan diplomatik dengan Persatuan Negara ASEAN. Negara lain yang mengadakan hubungan dengan Taiwan, Afrika, Amerika Syarikat, Jepun dan Australia. Pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Encik Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumber pendapatan bagi negara Singapura dan Taiwan adalah melalui cukai. Cukai yang dikutip adalah merupakan cukai pendapatan individu yang sangat tinggi kepada warga negaranya yang kebanyakan yang bekerja. Ulangan cukai yang kedua adalah pentadbiran. Pentadbiran negara Singapura dan Taiwan adalah berdasarkan kepada kesihatan dan lebih kepada negara maju. Dan pendidikan. Pendidikan adalah bagi negara Singapura dan Taiwan adalah untuk pendidikan untuk semua warganya. Ini kerana kutipan cukai yang tinggi. Ulangan cukai inilah yang digunakan sepenuhnya oleh Taiwan dan Singapura untuk rakyatnya dan warganya mempunyai tahap pendidikan yang tinggi di kedua-dua negara adalah sama dengan menekankan kepada penghayatan dan kepentingan ilmu bermula dari awal lagi seluruh warga negaranya. Manakala kesihatan pula, dengan kutipan cukai yang tinggi juga, bidang kesihatan akan membeli perubatan yang berteknologi tinggi untuk kesejahteraan rakyatnya. Memandangkan Singapura dan Taiwan adalah merupakan negara yang maju, maka kedua-dua negara ini amat mementingkan kesihatan bagi rakyatnya. Perbandingan Singapura dan Taiwan. Taiwan dan Singapura mempunyai dua buah negara yang berlainan. Bagi negara Taiwan, ketulusan yang tinggi terhadap rasuah, negara demokrasi yang berkembang dengan sistem pemerintahan Parti Komunis Cina iaitu PKC, menggunakan dasar kerajaan bagi meningkatkan sistem penyampaian awam ke arah menyediakan perkhidmatan secara menyeluruh dalam memberi kemudahan kepada rakyat, dan yang terakhir menyediakan pelbagai perkhidmatan elektronik. Begitu juga negara Singapura yang mempunyai ketulusan yang tinggi terhadap rasuah yang ditadbir oleh Presiden yang memimpin dan juga mempunyai bidang tugas yang hampir sama dengan kepimpinan pemimpin. Dan yang terakhir sekali adalah memberi perlindungan kepada semua rakyatnya dalam mendapatkan maklumat atau berkongsi maklumat dan data. Sebagai kesimpulan, kedua-dua negara ini berlumba-lumba untuk meningkatkan sosioekonomi negara serta menaik taraf prasarana yang berada di negara mereka. Yang kedua, pelaksanaan pentadbiran dan dasar sektor tertentu sesebuah negara perlu mengambil kira pelbagai aspek kedudukan ekonomi, politik semasa dan juga tahap sosioekonomi negara masing-masing untuk mencapai negara maju pada tahun 2023. Dan yang terakhir sekali, pentadbiran adalah satu elemen yang telah wujud sejak pertumbuhan negara dan corak pemerintahan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Berakhirnya, pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga kesilapan yang berlaku adalah daripada kumpulan kami dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada pensyarah kami. Sekian, terima kasih.